Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini, ya, hari ini 17 Zulqaidah tahun 1441 Hijrah, ya, bersamaan dengan tarikh kita hari ini 8 Julai tahun 2020, hari Rabu. Kita bersiaran di live sekarang ni di Facebook Fatih Team, ya. Dan kalau boleh tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton live ini, sudi-sudilah untuk like dan juga jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan semua agar kita dapat lebih sebarkan, kita lebih banyak kita sebarkan manfaat kepada rakan tawalan kita, insya-Allah, ya. Satu butang share yang kita tekan, ya, insya-Allah ganjarannya berlipat kali ganda. Ya, butang share yang kita tekan tu, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita, ya. Kadang-kadang kita tak tahu apakah asbab kebaikan kita pada orang, ya. Mungkin perkara yang mudah, kadang-kadang kita sibuk dengan benda yang besar, ya, untuk kita memberi manfaat pada manusia. Oh, aku nak sedekah, aku nak buat itu ini. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, benda yang kecil yang kita tak nampak pun kadang-kadang memberikan 1001 manfaat pada kawan-kawan kita, ya. Kadang-kadang kita sibuk nak tolong orang sana dan tolong sini. Ya, itu satu benda yang kita patut buat. Tapi jangan dilupa perkara-perkara kecil. Perkara kecil ni apa? Kadang-kadang kita bagi makan ikan, ya. Kadang-kadang kita bagi makan kucing, ya. Kadang-kadang kita tolong betulkan kayu-kayu yang ada dekat jalan, kita letak ke tepi, kan, itu pun disebut dalam hadis Nabi. Ya, kadang-kadang kita tolong angkat sampah, ya, macam-macam lah. Perkara-perkara kecil tu sebenarnya memberikan pahala yang besar dan memberi manfaat pada umat Islam yang lain juga, ya. Jadi jangan lupa untuk share dan like kita punya Facebook Fatih Team ini dan juga sharekan video live ketika ini. So, terima kasih kepada sudi menonton, yang mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah pada pagi ini. Dan apa khabar semua? Saya doakan semoga kita semua berada dalam kebaikan dan dikurniakan kesihatan, ya, nikmat iman dan Islam, bahagia bersama orang yang tersayang, ya, bahagia dunia dan akhirat, dan dipermudahkan urusan kita pada hari ini. Dan kita sekarang ni dalam program ataupun slot kita Tanya Murabbi, ya, Tanya Murabbi sekarang ni, mudah-mudahan ada manfaat. Dan kalau tuan-tuan perempuan ada nak tanya soalan pun, insya-Allah kalau saya boleh jawab, kita jawab. Dan pada pagi yang barakah hari ini, kita akan nak sebut satu topik yang agak menarik, ya, iaitu kejar akhirat dapat pahala, ya. Kejar akhirat dapat pahala. Baik, untuk mukadimah pada pagi ini, untuk permulaan tajuk kejar akhirat dapat dunia ini, saya nak buka dengan bacaan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-A'la, ya. Saya bacakan surah ini, nanti kita akan lihat ayat di hujung ayat, tetapi tak apalah, saya baca penuh surah ini, insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan dengan kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim, ya. Surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Dia ulang 2 kali surah tu. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ya. Baik, surah itu surah Al-A'la. Pada hujung ayat 16 dan 17 ya. Ayat 16 dan 17 tu yang saya nak tekankan dalam topik kita, kejar akhirat dapat dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka itu sibuk ya mengumpul ataupun mengejar dunia. Siapakah mereka ini? Dalam ayat ini tu'siruna, mereka yang sibuk mengejar dunia, mengumpulkan harta dunia. Siapa? Yaknilah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Adapun Allah Taala sebut dalam ayat 17 suratul A'la ini, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Tengok ya, dalam ayat ini kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, sesiapa yang sibuk mengejar dunia ya, sedangkan dunia itu akan memakan dia. Dan sesiapa yang sibuk mengejar dunia dan dia mengabaikan akhirat, sebenarnya ini adalah ciri-ciri orang yang kufur pada Allah ya. Sebab orang kafir yang ada sifat begini, orang kafir dia sibuk mengejar dunia sebab pada dia tak percaya akhirat ni ada. Kita orang Islam tak boleh jadi macam sifat ciri-ciri yang ada orang kafir ni. Orang kafir dia sibuk kejar dunia sebab apa? Sebab mereka barangkali tak percaya adanya hari kehidupan akhirat. Tapi kita orang Islam yang beriman dengan hari kiamat, yaumul akhirah, maka takkanlah kita nak tiru sifat ciri orang kafir ni kan. Maka kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita sibuk mengejar akhirat. Habis tu macam mana dunia? Tengok ya, Allah Ta'ala sebut pada ayat 17 suratul A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan Allah Ta'ala sebut dekat situ, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia dia tak kekal ya. Semua benda yang ada dekat dunia ni tak kekal ya. Rumah kita, kereta kita, hatta orang yang kita sayang pun ya, kenderaan kita, perniagaan kita, semua syarikat kita, semuanya tak kekal ya. Sebab semuanya akan habis. Akhir sekali dia akan habis. Last sekali dia pergi pada hari kiamat. Tapi yang kekal itu bila mana kita dapat duduk di akhirat esok. Akhirat itulah sama ada kita duduk di syurga ataupun neraka. Kalau kita duduk di syurga, alhamdulillah, kekal kat situ kan. Kat syurga ni kita pun tahu dah, Allah Ta'ala menggambarkan banyak gambaran-gambaran syurga kan. Begitu tenangnya, apa yang kita nak makan pun boleh, bukan sekadar nak kaya, bahkan apa sajalah. Kekayaan kita ke akhirat esok itu kekal ya. Itu kita tak perlu takut, sebab akhirat esok negeri abadi ya. Sampai bila-bila pun kita akan bahagia. Waktu dekat syurga ni esok, akhirat esok tak ada rasa nak sedih duka cita kan. Sebab dekat dunia ni ya, kejar dunia pun sedih juga ya. Kejar dunia sedih, tak kejar dunia pun sedih juga. Sebab sifat dunia ni memang macam tu. Tapi akhirat esok, kejarlah, duduklah apa kita nak buat dekat syurga esok, lantaklah sebab apa, dekat situ kekal. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmatan Subhanahu taala sekalian, jangan lupa untuk share dan like kan kita punya live pada pagi ini. Dan sekiranya ada persoalan boleh tanya kita dalam Tanya Murabi bersama saya Imam Abdul Hasan, mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu taala. So dekat sini apa yang disebut dekat sini, bila kita kejar akhirat kita dapat dunia. Tadi kita baca surah Al-A'la, Allah suruh kita supaya kita sibuk mengejar akhirat. Bagaimana pula dengan dunia? Apakah orang beriman, orang Islam tidak boleh mengejar dunia? Ini yang kita cuba kita nak kupaskan. Tajuk kita kejar akhirat dapat dunia. Ya, Allah suruh kita kejar akhirat. Bagaimana pula nasib dengan dunia kita? Baik, kita tengok ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, ya, dalam surah Al-Qasas ayat 77. Baik, kita baca ayat ni, surah Al-Qasas ayat 77, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Tengok, ya, apa Allah Taala sebut dekat sini. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Hendaklah kamu carilah pahala dengan kamu mencari pahala negeri akhirat, ya. Apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Allah suruh kita mencari pahala negeri akhirat dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Tengok, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupa, dan kita kata apa dekat sini, dan janganlah kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Ya, Allah suruh prioritinya apa? Tengok, ya, prioritinya dekat sini iaitu Allah suruh kita mencari pahala negeri akhirat. Maksudnya, ya, kalau amal ibadah kita, amalan kebaikan kita, perkara yang wajib, yang sunat kita buat, yang haram, yang berdosa itu kita tinggalkan, yang makruh kita elakkan. Allah suruh begitu, ya. Carilah apa yang telah anugerahkan. Allah bagi rezeki kat kita, ya, ambillah, tapi ambillah dengan cara yang halal, sebab itulah yang membawa kepada akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu abaikan nasib kamu, ataupun kita kata apa dekat sini, bahagian kamu dekat dunia. Maknanya dunia ni memang Allah jadikan untuk kita, ya? Allah jadikan dunia ni memang untuk kita. Maka Allah Ta'ala suruh cari juga. Jangan kamu lupa. Bermaksud dekat sini kita hendaklah wasatiyah, iaitu kita kata yang terbaik. Dunia pun kita ambil baik, akhirat pun kita ambil baik. Tetapi ulama tafsir mengatakan prioritinya ialah akhirat tu. Sebab bila kita akhirat itu kita kejar, maka dunia tu secondary pun akan datang sama, dia akan ikut sama, ya. Tapi kalau kita kejar secondary dulu, iaitu kita kejar dunia dulu, priority kita tinggalkan, maka priority itu akan tinggal di belakang. So begini, prioritinya akhirat, dunia akan follow sekali, nah. Ini kita ini tangan kanan saya, ya. Ini tangan kanan saya. Okey, baik. Kalau kita tengok, ini kita kata akhirat, ini dunia. Ini akhirat, ini dunia. Ini akhirat ialah priority, ya, priority kita. Bila kita kejar akhirat, ni priority kita, ya. Dunia ni secondary. Ni tangan kiri saya, ya. Ni kanan, ni kiri. Okey, ya. Ini akhirat, ini dunia. Kita kejar dunia, kita kejar akhirat, ya, dunia akan ikut sekali. Dia macam kita panggil apa, kepala kereta api lah, ya. Kepala kereta api tu akhirat. Bila kepala dia jalan elok, ya, gerabak di dunia ni akan ikut sekali. Elok, ya, dunia akan ikut sekali. Tak payah takut lah. Tapi kalau kita kata ini dunia, ya, sebab ini akhirat tadi belah kanan kan, ini kiri saya. Okay, ini ialah dunia. Dunia jalan dulu, ya, dunia jalan dulu, yang akhirat ni duduk di belakang. Macam mana nak bergerak kan? Sebab gerabak duduk kat depan, kepala dia kat belakang. Dia takkan jalan. Jadi kita sibuk dengan gerabak kereta api itu, sedangkan kita tak gerakkan dia punya kepala kereta api itu. So maknanya kereta api tak berjalan lah. So tak boleh lah, kereta api kita tak sampailah ke syurga. So kita biarlah, kita kata biarlah kepala kereta api itu yang berjalan, dunia ikut sekali. Jadi sebenarnya tuan-tuan sekalian, ada orang kata, ya, ada orang tanya soalan kepada saya juga. Saya pernah, ya, orang tanya soalan, Ustaz, saya ni solat tak tinggal, ya, puasa tak tinggal yang wajib, semualah kita kata solat tak tinggal yang wajib, saya buat halal, yang halal saya ambil, yang haram saya tinggalkan. Tapi saya usaha-usaha tak berjaya-berjaya lah Ustaz, ya. Allahu Akbar kan. Kemudian saya berdoa, saya usaha macam-macam, tak jadi, buat itu tak jadi, buat ini tak jadi. Tapi, ya Ustaz, saya tengok kawan saya tu, dia ni dah lah tak solat. Saya kata, mana kamu tahu tak solat? Ialah solat Jumaat pun dia tak pergi. Nak cerita solat Jumaat pun tak pergi, ialah dia kawan baik dengan dia, mungkin office mate ke ataupun housemate kan. Solat Jumaat pun tak pergi Ustaz. Kalau solat Jumaat pun tak pergi, agak-agak solat lain dia buat ke? Kan? Saya kata wallahu a'lam lah kan, benda tu saya tak tahulah kan. So dia kata dia ni solat tak buat, solat Jumaat pun tak pergi.
Tapi yang peliknya ustaz, dia ni ya, yang peliknya dia kata dia ni tak solat, tapi dia buat benda semua jadi je. Tak solat, semua buat benda jadi je. Saya ni pula solat tak tinggal, ya, puasa semua wajib saya buat, tapi saya usaha-usaha tak jadi-jadi, asyik fail. Okay. Tapi kawan saya tu tak solat pun, tapi buat jadi. Tu saya pelik tu. Padahal saya dengar ada ustaz-ustaz ceramah tu, kalau kita solat tak tinggal, Allah bantu kita kan. Kita puasa, kita buat benda yang Allah suka, Allah bantu kita. Tapi saya tengok macam Allah tak bantu saya. Kan? Allahu Akbar, ya. Lepas tu dia kata apa? Jadi apa beza saya dengan dia? Dia solat, saya solat, dia tak solat. Saya solat, ya, saya tak berjaya. Dia tak solat, dia berjaya. So apa gunanya saya solat? Dia kata macam tu. Apa guna saya solat? Ya. Mana janji Allah tu? Begitulah, mungkin itu yang dia nak ditanya. Mana janji Allah tu? Saya penat solat, Allah tak bantu pun. Dia tak solat, Allah bantu dia. Ini tidak adil, kata ya. Jadi Allahu Akbar, ya, tuan-tuan dan sekalian, perkara ni kena perlu perhalusi, ya. Saya kata dekat dia, sekarang ni bukan salah solat tu. Solat tu tak ada masalah pun. Solat tu dah betul lah, ya. Kamu solat tu, ya, kamu berjaya ke, kamu tak berjaya ke, kamu gagal ke, kamu berjaya ke sekalipun, solat tetap solat. Walaupun seorang pencuri, walaupun seorang perasuah, walaupun seorang penzina sekalipun, walaupun dia berzina, ya, perbuatan zina tu tidak membatalkan amalan solat tu. Dia kena juga solat. Jadi saya taklah suruh kata macam tu kita berzina, tak, ya, bukan saya suruh berzina, saya tak suruh mencuri. Tapi nak cerita, kalau kita buat jahat sekalipun, membunuh orang sekalipun, apakah perbuatan jahat itu menjadikan kita tak wajib solat? Tak, wajib juga. Kan? Wajib juga. Habis tu kenapa saya solat tapi saya masih mencuri lagi? Kenapa saya solat saya masih lagi mengumpat orang? Allah kata, ya, Allah Ta'ala sebut apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tu cegah perkara keji dan munkar, tapi saya buat lagi maksiat. Ya, sekarang ni bukan salah solat tu. Kita berjaya ke tak berjaya ke, bukan salah solat. Salah itu pada diri kita. Salah kat mana? Salahnya sebab mungkin kerana solat kita itu belum ada kualiti, belum sampai tahap yang memuaskan, ya. Kita belum mencapai tahap khusyuk yang sebetulnya. Mungkin kita punya solat kita belum tahap yang kata-kata apa, yang sampai tahap mensyukuri, ya. Solat ni tengok, ya, ada 3 jenis orang yang solat. Yang pertama orang yang solat itu dia terpaksa buat, ya. Sebab apa wajib? Ini ciri orang Islam. Ini kebanyakan orang macam ni. Solat terpaksa buat. Sebab wajib dia buat. Kalau tak wajib, saya rasa tak buat. Kan? Kita Ramadan kenapa kita puasa? Sebab wajib. Kalau tak wajib, saya rasa ramai tak buat. Kan? Puasa sunat 6 pun, ya, sebab sunat, ramai orang tak buat, kan? Sebab dia ambil ringan lah, benda sunat, tak apalah. Hatta ibadah korban sekalipun, ya, tak lama lagi kita nak korban. Sunat muakkad, kan, dalam mazhab kita Syafi'i. Ya? Sunat je, sunat tak apa, benda tu tak wajib pun. Memang tak wajib, tapi sunat muakkad tu dia hampir-hampir wajib. Kenapa kita tak nak buat? Tengok, kita kata macam mana PKPP ni kan, jadi banyak tak buat korban. Itu alasan. Sebenarnya masih ada cara lagi, kita boleh pergi mana-mana tempat, ya, di luar negara pun ada buat dan sebagainya, ya. Ada NGO dan sebagainya yang mengusahakan ibadah korban, ya. Boleh, kita masih lagi boleh. Kalau kita tak nak tu, 1000 alasan, 1001 alasan kita bagi dah. Tengok, ya, tuan-tuan sekalian, tengok dekat sini. Maknanya saya nak sebut dekat sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila saya sebut apa tadi pasal kan solat tadi, kan, solat orang yang pertama orang yang terpaksa solat. Kerana wajib terpaksa buat, dia buat. Itu ciri orang Islam. Solat kerana terpaksa. Orang yang terpaksa solat ni maknanya dia buat hanya tak dapat, nothing lah bagi saya. Walaupun benda tu tak memang wajib, tapi dia buat tu kerana terpaksa, bermakna hasil ibadah itu tak cantik lah. Macam kita lah buat kerja terpaksa buat, kan. Anak terpaksa buat, kan. Masak kerana terpaksa, ya. Mungkin makanan tak sedap, ya, suami paksa isteri masak, isteri tu malas nak masak tapi suami paksa juga. Macam mana cara masak dia? Muka berkerut, kan, hati tak tenang, masak apa main campak-campak je, ya. Mungkin makanan tu tak sedap. Jadi tak kari tu jadi, tapi suami makan tak apa sedap je rasanya, kan. Tapi kalau isteri tu masak dengan penuh feel kasih sayang, kan, penuh dengan sukarela, seronok, kan. Air tangan isteri tu kadang-kadang makanan yang biasa-biasa pun sedap, masak senggang je pun tapi sedap, kan. Sebab apa? Sebab lahir daripada hati yang baik. Tengok, ya.
Maka dekat sini orang pertama yang solat kerana terpaksa itu orang Islam kebanyakannya. Yang kedua, solat orang beriman. Orang beriman ni solat dia sukarela. Dia tak payah disuruh, dia payah paksa, dia sukarela buat. Puasa sunat 6 dia buat sukarela, buat seronok. Sebab apa? Dia tahu banyak ganjaran. Ya. Dia suka nak bersedekah, dia suka, ya. Tak payah suruh, dia suka buat. Ni solat orang beriman. Ya, waktu PKP dulu orang bising, ya. Tak boleh pergi solat jemaah, bising semua kan. Tapi lah ni dah boleh dah masjid pergi solat jemaah. Jadi orang Islam kalau dia tak suka, terpaksa lah benda tak wajib pun solat jemaah tu. Dia tak pergilah. Tapi orang beriman, ya, bila masjid dibuka dia punya excited, seronoknya aku nak pergilah. Ya, ini ciri orang beriman. Tengok, ya. Kemudian solat orang yang ketiga, ini solat yang kita nak. Saya sendiri pun mungkin belum capai lagi, ya. Mungkin tuan-tuan yang melihat live ni mungkin dah capai, iaitu orang yang mensyukuri. Solat orang yang mensyukuri ni dia lain, feel dia lain, ya. Khusyuk dia lain, lebih hebat daripada orang beriman tadi. Orang beriman tu dah bagus, dah sukarela buat. Tapi orang yang bertakwa ni, ya, ni nombor 3 ni, orang yang bertakwa yang mempunyai sifat solat dia mensyukuri. Solat dia rasa seronok sangat, sangat excited, ya. Sebelum azan lagi dia seronok sangat, ya. Allahu Akbar. Saya cakap ni pun, saya pun terkena, saya pun tak sama, macam tak jadi gitu juga, ya. Allah, lemah betul iman kita ni kan. Dia seronok buat. Macam Nabi solat malam tahajud, ya, sampai bengkak-bengkak kaki, baca surah Al-Baqarah, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa lagi. Kita boleh macam tu, tuan-tuan sekalian. Saya sendiri pun saya surrender, aku tak mampu rasanya kan. Al-Baqarah satu muka pun dah mengantuk. Tengok, tapi Nabi boleh. Kenapa? Apakah Nabi tak penat solat dia? Kenapa kita penat, Nabi tak penat? Sebabnya Nabi solat tu bukan tahap kerana terpaksa, bukan sukarela, tetapi mensyukuri. Bila mensyukuri, dia seronok lain macam, dia tak rasa penat, dia terasa kenikmatan, ya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, balik kepada yang bertanya soalan tu kan, yang tanya soalan tadi tu, Ustaz, apa beza saya dengan dia? Saya solat, saya tak berjaya, dia tak solat, dia berjaya. Sekarang ni solat tu tidak ada masalah, solat tu tak salah. Yang salah tu kita, kerana barangkali kita belum memperbaiki solat kita. Jadi sama-sama kita usaha untuk memperbaiki solat. Baik tuan-tuan sekalian, balik kepada surah Al-Qasas ayat 77 tadi, ya. So terima kasih kepada semua yang menonton, yang like, ya, yang sharekan kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, tuan-tuan dan sekalian, kalau ada soalan boleh tanya, ya, insya-Allah. Kalau kita boleh jawab, kita jawab insya-Allah, ya. Baik, kita tengok pada ayat Al-Qasas 77 tadi, ya. Ini sebenarnya dia ada cerita. Dia ada cerita di sebalik ayat, cerita tentang Firaun. Bukan Firaun, ya, minta maaf, tentang Qarun. Ya, tentang Qarun. Sebenarnya ayat Qarun ni ayat 76. Sebelum 77 ni ayat 76 cerita tentang Qarun. Dan begitu juga ayat 77 ni pun ada cerita juga dengan Qarun. Ayat 78 surah Al-Qasas pun dia kesinambungan juga dengan cerita Qarun, ya. Baik, saya ceritakan sikit ciri-ciri Qarun. Ini ciri-ciri orang yang sibuk mengejar dunia, akhirat tertinggal di belakang, ya. Sibuk kejar dunia, tak dapat akhirat. Ini cirinya sebagaimana ada pada Qarun, ya. Kita tengok sikit sejarah Qarun ni secara ringkasnya. Qarun ni tuan-tuan sekalian, dia adalah seorang pemuda umat Nabi Musa alaihissalam, ya. Dia seorang yang taat pada perintah Allah dan dia pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Orang baiklah, orang soleh, orang baik, ya. Kemudian satu hari tuan-tuan sekalian, ya, Qarun ini minta kepada Nabi Musa agar didoakan supaya dia ni menjadi orang yang kaya berjaya. Asalnya dia orang yang susah, dia orang miskin, bahkan dia taat pada Allah. Dia pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia minta pada Nabi Musa supaya Nabi Musa doakan supaya Allah memberikan dia rezeki yang melimpah ruah, dan Nabi Musa pun berdoa. Dan Allah kurniakan satu kelebihan pada Firaun ni. Dia ni orang kata apa, tangan dia ni orang kata tangan emas lah, ya. Memang dia buat sehingga kan ulama mengatakan dia ni buat ada kapal yang dibuat daripada dinding kapal tu emas, dia punya lantai dia tu, ya, permata dan sebagainya. Ceritanya bayangkan, ya, dia ni pembuat emas yang hebat, ya. Wallahu a'lam, begitulah ceritanya Qarun, ya. Maknanya berubah terus 360 darjah, berubah kehidupan dia. Kekayaannya melimpah, dapat 1 juta, naik lagi, nak lagi. Maka lama-lama dia mula jadi rakus, dan dia mula gopoh, dan dia mula tamak. Sifat ini memang ada pada kita manusia, ada pada saya dan ada semua manusia.
Manusia dia memang ada benda yang seronok, bila dapat seronok dia nak lagi, ya. Macam ni lah, ya. Dia sebenarnya dia ketagih. Manusia ni kan dia ada hormon-hormon dia. Ada hormon oksitosin, ada hormon endorfin, ada hormon dopamin dan sebagainya kan. Antaranya ni lah, antaranya hormon yang kita kata hormon dopamin, antaranya kepuasan, ya. Endorfin pun sama juga, ya, dia kepuasan. Sebab tu orang berjaya semakin berjaya. Sebab apa? Dia syok dapat satu benda, dia nak lagi, kan. Dia nak lagi. Sebab tu orang miskin, ya, kalau dia tak berubah, dia selesa dengan kemiskinan, dia nak miskin. Sebab dia apa? Dia puas jadi orang miskin, kan. Saya pernah minta maaf, saya pernah jumpa satu orang ustaz daripada pusat zakat. Dia kata ada seorang hamba Allah ni, saya bagi tahu kat kawan saya, dia di pusat zakat. Saya kata kat dia, ada kenapa tak tolong hamba Allah tu? Sebab saya dapat komen daripada kawan-kawan kita, ada seorang ni dia minta sedekah, jaja minta sedekah merata-rata, ya. Kaki dia tak ada, kudung sebelah. Orang kesian kat dia, orang bagi duit kat dia. Lepas tu bila saya tanya dengan dia, kenapa begini tak, saya bagi tahu kat kawan saya, kenapa tak bantu dia, sian kat dia. Orang dia bila tanya dengan dia, dia kata pusat zakat tak bantu dia dan sebagainya. Kawan saya kata, mana orang dia, sekian-sekian orang ni, kata, oh dia ni kami dah bantu dah, pusat zakat dah bantu dah, ya. Bukan kata bantu tiap-tiap bulan kita bagi bantuan, dah bahkan kita orang dah bagilah dana untuk dibuat kaki palsu. Duit yang kita bagi kaki palsu tu dibuat apa? Dia tak nak pun duit tu, dia pergi enjoy benda lain, ya. Dan dia terus meminta sedekah. Sebab apa? Sebab dia sudah kata apa, selesa dengan sedekah, dia tak nak berubah. Sebab kita punya hormon ni, mungkin hormon tu rasa kepuasan. Dengan meminta sedekah tu, orang bagi kita rasa puas, maka kita seronok, dia ketagih nak minta sedekah. Tapi orang berjaya, dia ketagih dengan kejayaan. Orang yang suka menuntut ilmu, bila dia dapat ilmu baru, dia nak menuntut ilmu baru lagi. Sebab apa? Dia ketagih dengan ilmu yang banyak tu. Tak apalah, benda yang baik tak apa. Benda yang negatif ni kita tak nak. Jadi itu yang berlaku pada Qarun. Sebab ciri ni, memang kita ni ada hormon tu, kita ni ada sifat tu, manusia kan. Bila dia manusia ada sifat tamak, ada sifat nak bergopah-gapah. Sifat-sifat ni ada pada manusia, disebut dalam Al-Quran. Jadi tengok Qarun ni, mula-mula dia taat pada perintah Allah. Bila Nabi Musa berdoa, Allah turunkan kelebihan pada Qarun ini, dapat dapat buat harta yang banyak, emas dan sebagainya, makin kaya, maka dia rasa seronok. Bila rasa seronok, dia ketagih, dia ketagih, nak lagi, dia nak lagi, dia nak lagi. Akhirnya sampailah dia suruh keluar zakat apa semua, dia tak nak. Tengok, ya, pada ayat 78 kata Fir'aun apa, ya, bila mana Nabi Musa tegur, orang tegur kat dia, bukan Qarun saja, bahkan pengikut-pengikut dia pun, ya. Itulah kita kata circle tu kan. Circle tu penting juga. Ni circle Qarun. Sibuk dengan dunia. Circle dia pengikut setia dia pun sibuk lah. Semua dia ketagih. Ya. Bukan salah kita dunia ni, tapi sebab tu nak kena balance. Dalaman nak kena kuat, ya. Nanti saya akan sebutkan macam mana kita nak supaya benda ni kita jaga semua, Baik, tengok. Maka tengok Qarun apa jadi, tuan-tuan sekalian. Dia sibuk kejar-kejar dunia, sehingga kan bila Allah perintahkan dia supaya keluar zakat, bantu orang miskin dan sebagainya, dia kata apa? Dalam surah Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Kita minta jawab perkara ni. Tengok Firaun kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapat semua ni, kekayaan aku ni semua ni, ya, adalah kerana ilmu aku. Tak ada siapa tolong aku pun. Ni semua hasil usaha aku atas ilmu yang aku ada. Aku pandai buat duit, ya. Dulu aku susah, tak ada siapa nak tolong, ya. Sekarang ni aku senang sebab apa? Aku susah payah. Ini semua adalah hasil usaha aku, tangan aku. Aku sibuk ke benda ni susah nak dapat, aku buat, ya, atas ilmu aku. Tengok, dia sudah membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu dia sibuk datang Nabi Musa, tolonglah doa pada Allah supaya Allah, ya, luaskan rezeki aku. Allah bagi kat dia. Allah nak tengok kat dia macam mana. Bila Allah dah bagi, dia kata apa? Allah tak tolong aku pun. Ini semua hasil usaha aku. Kalau aku tak buat, aku tak jadi macam ni. Tuan-tuan sekalian, memang perkara ni kena jaga. Dia ada juga menyebabkan rosak akidah juga kan. Kadang-kadang bila kita buat satu benda, berjayanya benda itu kerana dengan izin Allah. Saya datang kemari ni, saya buat live ni pun, saya berada dekat live ini pun dengan izin Allah. Apa yang saya sampaikan ni, apa yang saya lontarkan ni, suara saya, ya, mata saya, apa yang saya fikirkan dan saya lontarkan ini semua dengan izin Allah. Bukan kerana saya.
Saya ni hanya satu makhluk yang bergerak, lembaga hidup, tuan-tuan sekalian. Ya, ilmu yang Allah bagi tu, ya, kita sampaikan, dan sampaikan ini adalah dengan izin Allah. Suara saya tuan-tuan perempuan dengar, dengan izin Allah tuan-tuan dapat, ya. Ini semua dengan izin Allah. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu akidah, ilmu tasawuf, maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya, dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Tengok Allah kata apa? Tidaklah kamu melontar ketika kamu melontar, tetapi sesungguhnya Allah yang melontar. Tapi kena faham baik-baik ayat ni. Bukan maknanya Allah yang buat, bukanlah Allah melontar macam kita melontar, tidak. Tetapi berlakunya lontaran lembing yang dibaling, yang dilontarkan oleh para sahabat ketika bertempur dengan musuh itu, lontaran itu berlaku, memang kekuatan tangan melempar, dengan ketajaman mata dia boleh melontar tepat pada musuh. Perkara itu berlaku kerana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan sekalian, mungkin ada soalan yang kita boleh nak tanya. Tuan-tuan tanyalah, ya. Saya cuba jawab kalau ada soalan, ya. Ada soalan ke? Kalau ada soalan, baik, ada soalan dekat sini. Nanti kita akan sambung lagi macam mana ciri kita kata ciri orang Qarun, tapi ciri orang yang kejar akhirat dapat dunia, kita akan tengok lepas ni. Kita tengok soalan dulu, ya. Amirul Mukminin, ya, tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara untuk kita memantapkan amalan dan cara untuk kita tetapkan hati kepada Allah supaya diredai Allah di dunia, ya? Bagaimana kita nak memantapkan amalan dan cara untuk kita tetapkan hati kepada Allah supaya diredai Allah di dunia. Okey, baik, terima kasih kepada Amirul Mukminin yang tanya soalan yang cukup baik soalan ni, ya. Okey, tuan-tuan sekalian, kita jawab soalan ni. Macam mana kita nak memantapkan diri ataupun kita nak istiqamah dalam kita mencari akhirat dan kita hidup kat dunia ni, kan? So begini tuan-tuan sekalian, kita tengok, ya. Saya jawab soalan ni dengan kita melihat perumpamaan begini. Cuba kita tengok sungai yang mengalir, ya. Amirul Mukminin cuba tengok sungai, kan, dan semua yang menonton lah tengok sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir tu daripada mana? Dia pasti daripada atas bukit, ya. Sekarang ni kita duduk di bawah, kita menerima air yang mengalir. Kita tengok air sungai mengalir cantik, je kan. Semalam saya pergi Janda Baik, ya, alhamdulillah dapat pergi sungai kat Janda Baik tu, dapatlah rendam kaki, kan. Anak-anak kita dapat mandi sungai. Air yang mengalir tu kita tengok, oh, tenangnya, bunyi deruan air dan sebagainya. Air yang mengalir tu indah, tapi datang daripada mana puncanya? Punca daripada puncak bukit. Baik, kita tengok air tu turun daripada atas ke bawah. Sekarang ni kita belajar cara air yang turun ni. Tengok air yang turun daripada atas ke bawah. Kalaulah atas itu puncanya punca yang baik, kalau di atas tadi tu ada ada bangkai, ada bangkai manusia yang banyak dekat atas tu, kita tahu tak? Tak. Kita tak tahu apa yang ada dekat atas bukit tersebut, di atas gunung, tak tahu, ya. Tapi kebiasaannya di atas gunung ni air itu bersih, kan? Air itu bersih. Maka yang sampai ke bawah sungai tu pun air yang bersih. Tapi kalau di atas tu bangkai banyak, bangkai manusia ada, mayat manusia ada atas tu, ya, buang mayat kat situ, ya, buang sampah kat situ. Di bawah tu kita tengok macam air tu cantik, kan? Air tu mengalir. Tapi bila kita minum air tu, kita ambil air tu sebagai sumber kehidupan kita, maka boleh jadi kita akan terkena racun, ya, kena kena kuman, virus dan sebagainya, boleh sakit perut dan sebagainya, sebab sumber air itu tak bersih. Kalau air di atas tu kotor, yang di bawah itu pun kita akan dapat sumber najis juga. Tapi kalau di atasnya bersih, baik, bermaksud air yang kita terima tu pun baik. So apa kita nak tengok kat sini? Kalau kita nak kejar dunia ni, istiqamah mengejar dunia dapat akhirat, tengok, ya, apakah sumber rezeki kita? Bagaimana cara kita mendapatkan rezeki? Bagaimana kita peroleh? Bagaimana kerja kita? Ya, apakah kerja kita kerja yang baik? Apakah kita tak tinggal solat? Maksudnya dekat sini yang wajib kita buat, ya, yang wajib fardu kita buat, jangan tinggalkan, ya. Kemudian pastikan rezeki kita rezeki yang baik. Kita tidak curi tulang, tak pecah amanah, ya, jujur, ikhlas dan sebagainya. Ini kita pandang sumber, ya, sumber atas tu kena baik. So perkara ni nombor satu kena jaga, kan. Sumber pendapatan kita, ya, kalau zakat kena bayar, ya, itu semua nak kena jaga. Itu nombor satu. Yang keduanya, tengok sungai tu mengalir ke bawah. Cuba kita tengok, ya, daripada bawah, kita tengok daripada atas, ya. Kalau kita dapat lihat daripada atas sungai, kita naik gunung tengok air tu mengalir, kita akan tengok betapa sungai tu mengalir banyak tempat.
kan. Dia pergi ke sana kan, daripada ke kanan mungkin banyak saluran air tu pergi, ya. Kalau kita duduk di atas, sekarang kita tak tengok daripada atas, kita tengok pada bawah kan, kita tak tahu pun puncak gunung tu macam mana. Tapi apa kata kita naik ke puncak gunung, kita tengok sumber di kat mana. Daripada atas kita tengok, subhanallah, air ni mengalir ke sana. Rupanya ada 100 cabang sungai daripada puncak yang satu tadi tu. Bermaksud dekat sini kita kena duduk kita kena tengok orang yang bawah kita, supaya kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Kena selalu melihat yang duduk di bawah. Oh, tengok di bawah, ya. Kalau kita kaya sekalipun, tengok di bawah kita. Kalau kita tak kaya sekalipun, tengok siapa yang ada di bawah kita, ya. Kalau kita nak tengok orang atas kita untuk motivasi, tak apa, ya. Oh, dia berjaya lah, itu tak apa, untuk kita motivate diri. Tapi dalam masa yang sama kena sentiasa melihat orang yang di bawah kita. Oh, aku naik ke basikal je, alhamdulillah ada orang jalan kaki. Aku naik motor borok je, alhamdulillah ada orang naik basikal je, ya. Aku naik kereta kecil je, alhamdulillah ada orang tak ada kereta pun, ya. Oh, aku duduk rumah flat je, alhamdulillah ada orang tak ada rumah, duduk dia merimpat sana sini. Jadi kita selalu melihat orang di bawah kita, kita akan sentiasa mensyukuri. Hidup kita ni, ya, Amirul Mukminin dan semua yang menonton live ini, hidup kita ni banyak benda yang kita tak sempat nak mensyukuri, ya. Manusia ni dia suka sibuk dengan benda yang apa yang dia tak ada, ya. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, nikmat yang dikejar baru kan terasa bila hilang, apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Ya, manusia ni kan, apa yang ada jarang kita syukuri, apa yang tiada itulah sibuk kita kejarkan. Baik tuan-tuan sekalian, itu Amirul Mukminin jawapannya. Dan satu lagi, ya, yang pertama saya sebutkan tadi, yang pertama kita kena tengok sumber kita atas kita tu macam mana, halal haram kita, amalan fardu tu mesti kena buat. Nombor 2 iaitu kita kena sentiasa mensyukuri dengan melihat apa yang kita ada dan melihat orang yang di bawah kita. Yang ketiga, kita kena sentiasa berfikir yang positif, ya. Sentiasa berfikir yang positif, ya, fikir-fikir yang positif ni. Dan satu benda yang saya nak kongsikan juga, dalam kita nak jadi baik, ya, dalam kita nak jadi baik ni, Amirul Mukminin dan semua yang menonton live ini, kalau kita nak jadi baik, 3 benda yang kita kena buat, ya. Yang pertama, kita kena baca benda-benda yang betul, baca bahan-bahan bacaan yang betul, ya. Dengar perkara-perkara yang betul, ya. Hari ni ada YouTube dan sebagainya, dengar, ya, program-program yang betul. Tapi alhamdulillah, siapa yang tengok Tanya Murabi ni hanya satu saluran perkara yang betul lah, ya. Kita lihat, kita mendengar, lihat dan dengar benda-benda yang betul. Yang kedua iaitu kita datang ataupun kita attend majlis ataupun program yang betul, ya. Datang sekarang ni pergi masjid, kuliah maghrib ke, kursus, seminar, benda-benda program-program yang betul. Sebab program banyak, ya, program maksiat pun ada, program yang betul pun ada. So pastikan kita attend program-program yang betul. So kita pilih, ya. Dan yang ketiga iaitu kita kena ada circle yang betul, ya, kawan-kawan yang betul. So 3 benda ni, baca yang betul, attend program yang betul, ada kumpulan ataupun circle yang betul, insya-Allah kita akan jadi baik. Kita akan jadi orang yang kuat, positif, ya. Kita akan terus istiqamah. Kalau circle kita ni orang yang berjaya dan dia sentiasa mengingati Allah, kita pun akan berjaya dan sentiasa mengingati Allah. Tengok circle Qarun ni, circle Qarun tu circle yang tak baik, kan. Sibuk mengejar dunia dan dia lupa akhirat. Sebab apa? Qarun pun macam tu. Tok guru dia tak betul, kan. Dia punya bos dia, orang atas tak betul, yang orang bawah pun ikut samalah. That's why siapa leader dalam circle kita, tengok siapa leader dia. Kalau leader dia okey lah, insya-Allah yang lain pun akan ikut yang baik. Kalau leader dia tak betul, habis rosak macam Qarun. Baik, sekarang kita pergi kepada macam mana kita nak dapat sifat orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang kejar akhirat dapat dunia. Ni ciri orang yang kejar akhirat dapat dunia. Tadi yang first tadi, ciri orang yang kejar dunia tak dapat akhirat, iaitu Qarun. Akhirnya Qarun mati ditenggelami bumi, ya. Ditenggelami bumi, akhirnya dia tenggelam. Sebab tu je kita sebutnya harta Qarun. Kan dok cari harta Qarun tak jumpa-jumpa sampai hari ni, kan. Sebab harta dia banyak tenggelam dalam bumi. Orang kata cari harta Qarun.
entah dah ada ke tak ada dalam bumi ni kan. Jadi tak tahu untuk daripada kita sibuk nak cari harta Qarun tak jumpa-jumpa, lebih baik kita cari harta akhirat, dunia akan dapat insya-Allah ya. Baik, sekarang kita tengok ciri orang yang kejar akhirat dapat dunia. Ini yang kita nak, ini yang best ni ya. Baik tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, watak manusia yang kejar akhirat dapat dunia ni, iaitu contoh ya, saya buat contoh antaranya ya, sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Ini orang-orang yang kita boleh ikut ya. Abdul Rahman bin Auf sibuk kejar akhirat dapat dunia ya. Ataupun yang dekat dengan kita antaranya iaitu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i ulama yang kejar akhirat dapat dunia ya. Ini ciri ulama yang kejar akhirat dapat dunia. Kita boleh ikut contoh. Ini diceritakan oleh Buya Yahya ya, pernah saya dengarkan dalam kuliah dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i rahimahullah taala ni ya, waktu dia kecil memang Allah bagi dia kebijaksanaan akal ya. Dia dah belajar di Mekah. Bila dah belajar kat Mekah ya, sampai tok guru kata apa? Aku tak tahu nak ajar apa kat kamu lagi dah. Kamu pergilah terus belajar ke tempat lain pula. Imam Syafi'i minta izin pada maknya supaya nak menuntut ilmu lagi. Mak Imam Syafi'i kata apa? Pergilah nak menuntut ilmu, musafirlah kamu, tapi dengan satu syarat, iaitu kamu jangan balik ke rumah ya, dan jangan jumpa mak lagi. Kalau nak jumpa mak dekat akhirat esok. Tu dia tuan-tuan sekalian. Boleh kita macam tu? Mak-mak hari ni kalau boleh, anak-anak tak payah masuk asrama lah. Anak-anak tak payah belajar jauh-jauh, mak rindu kan. Tengok mak Imam Syafi'i ni, masya-Allah tabarakallah, hebat dia. Ini ibu yang sangat kental ya, berjiwa besar. Dia kata apa? Pergilah nak merantau, pergilah belajar. Jangan balik jumpa mak kat akhirat esok. Maknanya inilah pertemuan terakhir kita. Boleh kita macam tu tuan-tuan? Saya sendiri pun belum tentu lagi boleh gitu kan. Tengok Imam Syafi'i pun terus merantau, dia musafir ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Kemudian dia merantau lagi pergi ke Baghdad. Sampai di Baghdad Imam Syafi'i menjadi ulama besar di sana dan mempunyai ramai anak murid ya. Imam Syafi'i tak kejar dunia pun tuan-tuan sekalian. Dia kejar akhirat, dia sibuk kejar akhirat, menuntut ilmu, cari menyampaikan ilmu dan sebagainya. Tapi dunia datang kat dia tanpa dia minta. Tengok ya, satu hari bila ulama-ulama anak murid Imam Syafi'i ya menunaikan haji di Mekah ya, sampai di Mekah menunaikan haji, kan di Masjidil Haram ni kan banyak halaqah-halaqah ilmu. Pada zaman dulu pun begitu juga ya. Maka mak Imam Syafi'i attend satu program yang betul, majlis yang ada di Masjidil Haram. Ada ulama tu dia kata saya daripada Baghdad ya, dia menyampaikan ilmu sebagainya. Maka syekh yang menyampaikan ini selalu menyebutkan ya, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Mak dia kata macam aku kenal nama orang ni, sebab yang mengajar kat depan tu tok guru, tapi dia ada tok guru besar lagi. Sebab tu ni maknanya yang mengajar tu anak murid. Anak murid ni kata apa? Berkata guru kami iaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mak dia kata, nama ni macam aku kenal ni. Dia sebut selalu nama Muhammad bin Idris, macam nama anak aku tu. Pada zaman dulu tak ada WhatsApp ya. Tak ada apa tak ada kan. Sekarang so habis kuliah tu, mak Imam Syafi'i tanya pada tok guru tu, yang kamu sebut tadi Muhammad bin Idris tu siapa? Jadi syekh ni kata apa? Oh, itu guru kami, guru aku tu. Dia ada di Baghdad ya. Guru aku. Mak dia kata, itu anak aku tu. Itu anak aku tu ya. Sekarang ni kamu balik ke Baghdad dan kamu bagi tahu pada anak aku, mak izinkan pulang ke Mekah. Ya. Maka bila sampai pengetahuan daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun seronok nak balik ke Mekah jumpa mak dia, sebab mak dia izinkan pulang. Sebelum ni mak dia kata jangan pulang. Sekarang ni mak kata boleh pulang. Bila boleh balik dalam sekalian, Imam Syafi'i pun siapkan preparation nak pulang ke Mekah. Jadi bila anak murid ni ramai, anak murid dia ramai yang kaya juga, anak murid ni bagi hadiah pada tok guru dia. Oh, kata Imam Syafi'i nak balik ke Mekah, bagi hadiah. Bagi unta yang banyak, harta banyak pada. Bukan Imam Syafi'i minta pun, kamu semua bagi harta kat aku. Tak ada. Tak ada. Tapi anak murid yang bagi. Ni kami bagi hadiah kepada tok guru, jasa tok guru banyak. Orang bagi hadiah kita ambil lah. Imam Syafi'i ambil, tapi tak ada rasa seronok apa sangat pun ya. Banyak unta. Jadi bila banyak unta apa, barang-barang banyak, takkan dia nak balik seorang. Dia ajak anak murid balik sekali. Baliklah ke Mekah dengan bawa barang-barang yang banyak. Bila sampai ke kota Mekah, anak muridnya pergi ketuk pintu mak Imam Syafi'i ya. Makcik, anak makcik tu on the way nak balik, sikit lagi sampai lah tu. Maknya tanya pada anak murid Imam Syafi'i ni, apa yang anak aku bawa balik?
Anak murid kata, tu dia anak makcik ni kaya gila dah, ya? Kaya betul dia. Dia bawa balik harta banyak, unta tu dia narleka banyak, masya-Allah, harta banyak tu. Makcik, anak makcik hebat lah, kaya lah dia. Mak dia kata apa? Mak dia tak seronok pun. Mak dia kata apa? Kamu bagi tahu ke anak aku, tak payah balik lah, balik semula ke Baghdad. Aku tak mau jumpa dia. Aku suruh bawa balik, aku suruh dia pergi belajar, dia pergi meniaga. Buat apa? Anak murid balik jumpa Imam Syafi'i. Mak kata mak tak bagi balik pula. Imam Syafi'i kata, lah kenapa pula? Ya, sebab aku bagi tahu yang kamu bawa balik harta banyak, yang kamu pun satu hair je ke yang kamu cakap macam tu. Pasal apa? Mak aku memanglah tak suka. Akhirnya buat apa? Macam mana nak ambil hati mak tadi? Unta-unta harta yang banyak tu Imam Syafi'i dia hadiahkan kepada penduduk Mekah. Ambillah unta ni, bagi kau orang Mekah, aku tak nak semua ni. Dia lepaskan harta benda yang banyak tu kepada semua orang. Hanya tinggal satu unta yang membawa kitab-kitab penulisan dia je. Itu je dia bawa balik. Barulah mak dia izinkan untuk anaknya pulang. Persoalannya dekat sini tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i melepaskan harta-harta yang banyak tu tanpa rasa apa dalam hati dia. Kalau saya dah kata orang bagi hadiah, ya zaman dulu kalau unta tu macam ibarat kereta lah. Dapat Ferrari, dapat Lamborghini, dapat Porsche, ya, dapat Viva, kan orang bagi Viva, dia bagi, tak apalah, orang bagi harta banyak. Saya kata tak apalah, Viva ni saya lepaskan lah, ni Proton ni tak apalah, saya ambil Ferrari ni paling tidak pun sebiji yang aku nak lah, kan. Saya telefon mak saya, mak tolonglah mak, sebiji je Ferrari je, sebiji je boleh, yang lain tak apalah, saya bagi ke orang lain. Kan, minta merayu juga. Tapi Imam Syafi'i tak ada, tuan-tuan sekalian, ya. Sebab apa? Sebab dia tak cari pun dunia tu, tapi dunia datang berlari-lari kat nak kat dia. Imam Syafi'i lepaskan, dia tak ada rasa apa-apa. Kita ni tuan-tuan sekalian, nak lepaskan duit RM1 tu pun berat. Nak sedekah RM1 tu, aduh, RM1 ni, RM1 berat dah. Imam Syafi'i melepaskan harta yang banyak, tak ada rasa apa-apa. Sebab apa? Aku tak cari pun benda ni, tapi dunia datang kat dia. Tengok, ya. Sebab tu guru kami pesan apa? Guru-guru kami pesan, kalau kita belajar agama, kita mengambil agama untuk kepentingan dunia, kita akan penat. Betul, dunia ni penat. Makin dicari makin dapat. Macam Qarun, kejar punya kejar, akhirnya penat. Tamak, akhirnya makan diri, ya. Tapi guru kami pesan, kalau kita mengambil agama untuk akhirat, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan susah hati. Dunia akan datang pada kita. Ini banyak berlaku pada ulama-ulama kita kat sini pun, kan. Contohnya cerita Imam Dr. Harundin almarhum pun, kita dengar kisah-kisah dia bagaimana ya sibuk mengejar akhirat, dunia datang kat dia, ya. Dr. Harundin bukan kata-kata dipamerkan kekayaan dan sebagainya, tapi tengok dunia datang kat dia. Kisah ni panjang pula lah kita nak cerita, ya. Mungkin ada soalan kita nak tanya, nak jawab soalan daripada penonton kita. Barangkali ada soalan. Ada soalan daripada Rabiah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana saya nak dapat keredaan Allah? Bagaimana saya nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, terima kasih kepada Rabiah, ya. Bagaimana kita nak mendapatkan keredaan Allah Azza wa Jalla? Baik, bila kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, memang tak lain dan tak bukan kita kena buat apa yang Allah suka, ya. Macam kita dengan mak kita lah. Macam mana kita nak mak kita sayang kita? Cara kita nak kalau kita nak mak sayang kita, kita kena buat baik dengan mak, kan? Kita kena buat baik dengan orang yang kita sayang. Contohnya majikan dengan pekerjanya, kan. Macam mana kita nak bos sayang kita? Ini bukan bodek, tuan-tuan, bukan bodek, tapi ini memang kita kata lumrahnya begitulah, ya. Kalau pekerja yang baik, majikan yang sayang. Macam mana kita nak buat baik? So buat dengan ikhlas, ya, buat buat kerja sungguh-sungguh, amanah, ya, dan sebagainya. Maka majikan sayang. Maka macam tu juga kita, kalau anak kita, ya, kalau saya ada anak kita selalu tolong kita tanpa kita minta. Bila kita minta pun dia tolong Abi ambil bang, dia ambil. Sayang tak? Sayang, ya, sayang. Bila kita buat baik, anak-anak selalu buat baik pada mak dia, mak sayang. Maka macam tu juga kita dengan Allah Ta'ala, buat apa yang Allah suka. So sekarang ni manusia ni banyak buat apa yang disebut dengan apa orang kata. Kita lupa dengan apa yang Allah kata. Kita selalu sibuk dengan apa orang kata. Orang kata, oh aku ni tak cantik lah, aku kena mencantikkan diri. Oh aku ni macam ni. Kita selalu tengok apa orang kata. Orang kata kamu tak boleh pakai begini, kamu macam ni, kamu begini. Sibuk dengan orang kata, tapi kita lupa dengan apa yang Allah kata. Allah kata, ya tutuplah aurat kamu. Itu kita lupa pula.
Kita duduk sibuk kata rambut kamu ni tak apa nak curl sangat, kamu ni buat rebonding begini, kena warna kamu begini. Sibuk dengan apa orang kata kan. Oh tak cukup cantik lagi pergi. Sibuk orang kata. Tapi Allah kata tutup aurat, tak nak pula sibuk dengan apa Allah kata. Sebagaimana kita nak mendapatkan keredaan Allah. So kena ikut apa yang Allah kata, bukan apa yang manusia kata. Sibuk dengan apa yang Allah kata, jangan sibuk dengan apa yang manusia kata. Bermaksud dekat sini, kita buatlah Allah, kalau Allah kata benda ni bagus, buatlah. Orang nak kata apa pun terpulanglah, ya. Dulu saya pernah jumpa seorang selebriti, ya, dia dah berhijrah, dia dah pakai tudung elok, alhamdulillah. Bila saya pernah forum dengan dia, saya tanya apa cabaran, dah pakai hijab semua, dah berhijrah. Dia kata apa? Cabaran banyak, ya. Tawaran berlakon datang, ya, banyak, ya. Dan antaranya ni lah, saya nak awak berlakon tapi boleh tak minta sikit je buka tudung. Scene tu minta buka tudung sikit je. Tengok, ya. Dia kata terus saya tolak tawaran tersebut. Tengok, ya. Sebab apa? Sebab dia nak mencari keredaan Allah. Orang suruh ni tak apa, dia sanggup menolak tawaran berlakon tersebut sebab dia nak keredaan Allah. Saya kata baguslah, benda tu yang sepatutnya. Tapi alhamdulillah, dia kata saya tolak tawaran tersebut, rezeki saya datang banyak, ya. Saya tak perlu takut sebab rezeki tu kalau kita cari keredaan Allah, Allah akan bagi kita, ya, berlipat kali ganda, ya. Dan tuan-tuan sekalian, cuma jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan sesekali kita bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Jangan sekali, ya. Walaupun kita susah hari ni, banyak ujian, saya pun banyak ujian, kita pun semua banyak ujian. Sekali mana berat ujian sekalipun, berat hati kita, Allah banyak ujiannya, susah mana kita sekalipun kena buang kerja, jangan sesekali kita bersangka buruk dengan Allah walaupun sedikit. Kalau ada lintasan sangkaan buruk tu, cepat-cepat kita terus positifkan. Tak ada, Allah nak bagi aku lebih baik. Allah uji kita sebab Allah nak bagi lebih baik selepas ini, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baik tuan-tuan sekalian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Okey tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tadi, kita mungkin dah berada di penghujung-penghujung ni. Ada soalan lagi? Kalau ada lah, kalau tak ada, kita tengok pada penghujung-penghujung ni. Kita pun dah hampir sejam dah kita bersiaran ni, ya. Dan terima kasih kepada semua yang menonton, yang tanya soalan, ya. Tajuk kita kejar akhirat dapat dunia. So saya pergi kepada kita panggil kepada kesimpulan ataupun recap balik apa yang kita dah bincangkan. Tadi kita sebut tentang Allah Ta'ala suruh kita mengejar akhirat sebab akhirat itu adalah negeri yang kekal. Di situlah kita akan dapat manfaat yang banyak, ya. Dunia ni sifatnya tak kekal. Allah suruh kita sibuk dengan akhirat. Tapi dalam masa yang sama timbul persoalan, apakah kita tidak boleh mengejar dunia? Ya, Allah Ta'ala jawab pula. Allah kata kamu kejar akhirat tapi jangan lupa, ya, bahagian kamu di dunia. Allah suruh kita cari dunia, ya. Usahalah sebab dunia ni dijadikan untuk kita, ya. Ambillah manfaat kat dunia ni, tapi kena pastikan kita balance antara dunia dan akhirat. So bila kita dapat satu nikmat, jangan lupa untuk ucap syukur, ya. Maka dekat sini, walaupun kita orang yang berjaya sekalipun, pastikan kita ada circle yang betul, ya. Macam saya sebutkan tadi kan, oh aku dah berjaya dah, aku dah ada kekayaan yang banyak. So nak buat apa? Pastikan 3 benda yang kita kena buat. Ilmu, kena baca benda yang betul, kena attend program yang betul, cari circle yang betul. Kita dah kaya dah, baca lagi, baca pula ilmu-ilmu Islam, ya, ilmu tasawuf, ilmu itu. Supaya apa? Supaya kita duduk di track yang betul, tak nak jadi macam Qarun, ya. Program-program yang betul. Oh saya sibuk tak dapat nak pergi kuliah maghrib, tak apa, kita ada kuliah online dan sebagainya. Attend program yang betul, cari circle yang betul. Yang ketiganya, pastikan kita, walaupun aku ni sibuk dengan, ya, bisnes begini-begini, tapi cari juga circle-circle yang sentiasa mengingatkan kita pada akhirat. Ini banyak circle-circle kan yang baik-baik. Kita 3 benda tu insya-Allah membantu kita untuk kita sentiasa istiqamah dalam kebaikan, ya. Bila kita sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan akhirat, tuan-tuan sekalian, dunia akan datang lagi. Dan ini saya nampak, saya menyaksikan, ya, ramai di kalangan orang yang begini, yang sibuk dengan akhirat, dunia datang, tapi dia tak pamerkan pun. Walaupun nampak dia biasa-biasa, tapi hidup dia tenang, ya. Kita nak kehidupan yang tenang, ya. Dan saya dah sebutkan tadi contoh Qarun dan contoh Imam Syafi'i. Qarun, ya, Qarun ini adalah contoh yang tidak baik, yang dia ni mula-mula taat pada Allah, mengikut perintah Nabi Musa, akhirnya dia rosak habis. Sebab apa? Sebab dia tamak haloba, kemudian dia rakus, gopoh, tamak, kufur nikmat, kemudian dia rasa bangga dengan apa yang dia ada. Ni tak nak. That's why kalau kita ada rasa aku lebih baik daripada orang lain, tu bahaya. Aku buat semua ni sebab aku, ya, sebab aku, bahaya tuan-tuan. Apa yang kita dapat ni sebab Allah yang bagi, bukan sebab kita. Ya, kekayaan kita ni sebab Allah yang nak bagi. Kalau Allah tak bagi, tak dapat.
ya. Kenapa kita pandai? Sebab Allah nak bagi kita pandai. Usaha kita ya usaha, tapi usaha tu sebab, tapi yang nak bagi berjaya tu Allah Ta'ala juga. Kemudian contohnya Imam Syafi'i yang kaya raya bukan dia cari, tapi dunia datang kat dia kerana dia sibuk dengan akhirat, ya. Ini yang kita nak contohkan, contoh Imam Syafi'i yang patut kita ikut, ya. Baik, jadi insyaAllah kita pergi dah pada penghujungnya, dan mungkin ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak tengok pada saya nak buat sedikit pengumuman ataupun sedikit promosi lah, ya. Saya Imam Muda Hasan, saya pengasas kepada Hasan Daily Boutique, dan untuk bermula pada saat ini, pada 10.45 ni sampailah jam 1 tengah hari, insyaAllah, ya, kita akan buat happy hour pada produk saya lah, ya, produk Hasan Daily Boutique, iaitu kurta kurnia dan juga kurta Jaidin, ya. Ada dua kurta dekat sini, kurta kurnia dan kurta Jaidin. Dua kurta ini saya tunjukkan sini, ya. Apa yang saya pakai ini nama kurta kurnia, ya. Untuk hari, kita kata untuk hari raya Qurban, ya, Idul Adha tak lama lagi, bolehlah kita dapat, dan special, ya. Sebab harga sekarang ni, kalau saya tengok di pasaran sekarang ni, di website di apa yang tim saya sebut, harga sekarang adalah yang kurta kurnia yang saya pakai ni, nama kurta kurnia, harganya 119. Dan yang ini saya pegang dua ni namanya kurta yang dia tak ada collar, ya, macam baju Melayu Johor yang tak ada collar ni. Ini namanya kurta Jaidin. So harga sekarang ni, ya, untuk happy hour sale sampai jam 1 tengah hari, harganya hanya 79 saja. Ya, selepas jam 1 tengah hari ni dia akan jadi harga balik pada asal. So boleh grab, tak banyak pun. Saya tengok pun, saya tanya dengan staff saya, dengan tim saya tadi, stok tak banyak mana, siapa cepat dia dapatlah. So harga sekarang ni 79. Sepanjang stok ni keluar, sepanjang produk ni keluar, saya tengok harga tak pernah turun sampai tahap tu. Sebab ini saya buat special live saya, saya nak bantu ramai orang, ya, dengan harga yang kita kata mampu milik. So boleh dapatkan harga 79 saja. Boleh klik link yang telah disediakan kat situ, mungkin di ruangan komen ada link kat situ, ya. Tekan link itu, terus pergi kepada tim kami akan reply dan dia akan jawab, ya. Untuk 3 jam ni saja, bukan 3 jam, dah tinggal 2 jam lebih kurang lagi, ya. So boleh grab, dan selepas 1 tengah hari nanti harga dia mungkin balik pada asal, ya. Banyak tu kita turunkan daripada harga 119 dan 109 kepada 79, dua-duanya, ya. Yang saya pakai ni 119, yang ni 109. Tapi sekarang ni kedua-duanya, yang ni sama ada yang collar ni ataupun yang tak ada collar ni pun, harganya hanyalah 79 saja. So banyak kita turunkan diskaun tu, ya. InsyaAllah boleh dapatkan, tekan link, klik yang kita dah bagi kat situ, ya. Dan yang seterusnya, yang keduanya, kepada semua yang menonton live ini, kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin boleh tengokkan sikit ni contoh produk yang kita ada. Sebab ini warna yang saya bawa tadi, ada 2 warna je, ada beberapa color lain yang mungkin tengok, ya. Cuba kita tengok kat sini, dekat skrin kita boleh nampak contoh koleksi kurta kurnia dan Jaidin kat situ, ya. Ini antara warna yang kita ada, warna purple, ada warna hijau, dusty green, ada olive green, ada coral pink, kemudian ada lagi ini kurta Jaidin, ya, ada warna kelabu, purple, mid blue, ada olive green, ya. Ni contoh kurta Jaidin yang dia slim fit, tapi saya boleh pakai lagi setakat ni. Dia kecil sikit lah, tapi ini untuk orang muda sesuai lah, ya. Mungkin sebab ada permintaan kita buat slim fit sikit lah. Kemudian seterusnya kita tengok lagi, ini masih lagi kurta Jaidin slim fit, tapi tak slim sangat lah, masih boleh lagi lah, ya. Okey. Kemudian seterusnya, ini yang saya pakai tu kurnia smart fit, Jaidin tu slim fit. Saya pakai kurnia tu, kurta kurnia ni potongan dia lah, panggil apa, ya, potongan yang biasa lah, tak besar sangat, ya. Ini yang saya pakai lah. Okey. Kurnia smart fit, ya. Ini pakai tak besar, insyaAllah. Cutting dia selesa, tak besar sangat, tak menggelebih sangat. Orang kata sesuai lah dipakai, ya. Untuk hari raya Idul Adha ni sesuai. Okey. Kemudian yang seterusnya, mungkin kita boleh tengok satu lagi, pengumuman yang kedua, telekung mihrab, ya. Kita ada set solat mihrab, kita ada telekung mihrab, ya. Telekung mihrab, cuba tengok telekung mihrab, keselesaan menuju cinta hakiki, ya. Cantik telekung ni. Boleh bawa untuk raya haji yang Idul Adha ni, atau bagi kepada hadiah pada mak ayah kita. So kita nak bagi orang bahagia,
Kalau kita nak dapat bahagia, kita bagi bahagia pada orang Allah bagi bahagia kita. So kita boleh hadiahkan pada orang kita sayang. Suami boleh bagi hadiah kat isteri, ya. Isteri boleh bagi hadiah kat suami, jangan bagi hadiah kat suami, bagi hadiah kat mak, mentua dan sebagainya kan, kawan-kawan kita. So telekong mihrab, ya. Ini insya-Allah. Dan juga set solat mihrab, dapat set telekong mihrab dan juga akan dapat video bangkit khusyuk solat, ya. Ni e-video, ya, dapat 2 sekali. Set ni ada telekong dan juga ada video kursus solat, kursus khusyuk solat, bangkit khusyuk solat, ya. So akan dapat 2 sekali. Ada 10 siri kuliah khusyuk solat. So sangat best. Boleh kontak ataupun boleh tekan link yang disediakan, ataupun boleh kontak kat sini 019-60-66697, ya. 019-60-66697. So boleh dapat kat situ insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Saya rasa kita sudah berada di penghujungnya. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu atas kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf ada salah dan silap, terkasar bahasa menyinggung perasaan. Kalau itu saja, ada apa-apa lagi ke? Kalau kita tak apa, so insyaAllah kita tutup dengan doa sebelum kita berhenti, ya. Terima kasih kepada yang like, yang share. Mudah-mudahan Allah berkati kita, dan saya doakan kita semua boleh keberkatan, dan kita tutup dengan doa insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع رزاقنا اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu ayah kami, ahli keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, suami kami, ahli keluarga kami, jiran tetangga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, seluruh muslimin muslimat ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin. Jika ada di kalangan kami ini yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan kami ini ada masalahnya ya Allah yang belum selesai, tolonglah kami dan mereka untuk kami menyelesaikan masalah dan ujian yang kami hadapi ini ya Allah. Tunjukkan kami jalan keluar ya Allah pada apa yang telah kami hadapi ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin. Jika ada di kalangan kami ini ada hajat yang belum tercapai ya Allah, bantulah kami untuk kami mencapai hajat itu ya Allah dengan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin. Jika ada di kalangan kami ini ya Allah adanya sakit hati, busuk hati, dengki, perasaan hasad, dengki, riak, ujub, takabur ya Allah, maka hindarlah penyakit itu daripada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah yang mengurniakan kami ketenangan hidup ya Allah. Kurniakan kami ketenangan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah, berkatilah rezeki kami, usia kami, rezeki kami, keluarga kami, anak kami, isteri kami, seluruh apa yang kami miliki ini ya Allah, yang Kau pinjamkan kepada kami ini ya Allah. Kurniakanlah keberkatan kepada apa yang telah kami perolehi ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin. Kurniakan ketenangan dalam hati kami ini ya Allah. Jadilah kami ini sebagaimana insan yang hebat ya Allah, sebagaimana hebatnya Imam Syafi'i, sebagaimana hebat ulama-ulama kami ya Allah, sebagaimana hebatnya baginda Nabi SAW yang sentiasa mengejar dunia, yang sentiasa mengejar akhirat, yang memperolehi dunia ya Allah. Janganlah jadikan kami seperti Qarun, Fir'aun yang sibuk mengejar dunia, akhirat tertinggal di belakang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, makbulkanlah, angkatlah permintaan kami ini ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.